Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar dan video yang ini adalah video yang terakhir untuk chapter storytelling dan apa yang saya nak ajar untuk yang terakhir, bab yang terakhir untuk storytelling ni adalah 6 perkara wajib yang kena ada dalam kita punya storytelling ni lah. So yang pertama headline. So headline ni kita mesti pastikan yang headline kita ni seringkas yang boleh, tak terlalu panjang, dan headline ni mesti ada sangkutan paut dengan kita punya story. Jangan kita punya headline lain, story kita lain. So nanti ini akan buat orang rasa tertipu bila dia baca. Bila dia baca story headline lain, cerita dekat bawah lain. So mungkin kita akan dapat feedback negatif lah daripada yang baca tu lah. Dan bezakan headline dengan subline ni, bukan beza daripada segi penceritaan dia. Bezakan contoh headline kita ni semua huruf besar. Yang subline ni yang perenggan kedua ni lah. Perenggan yang kedua ni saya panggil subline. Dan bezakan contoh yang perenggan headline kita besarkan huruf semua, dan yang subline ni macam biasalah. So kita akan nampak lah perbezaan. So kita tahu ni adalah tajuk dan bawah tu adalah cerita. Okey, yang seterusnya nombor 2, subline. Okey, yang saya cerita tadi tu subline. Okey, subline ni dia perenggan yang kedua, yang nombor 2. Okey, perenggan yang nombor 2 ni mesti kena ada nampak kaitan dia dengan headline tu. Janganlah cerita ubat nyamuk tu tiba subline cerita ubat gegat pula. Jangan nampak perbezaan yang ketara sangat. So nampakkan dia ada kesinambungan daripada headline tadi tu. Pastikan benda ni kena wajib kita ikut supaya pembaca kita takkan rasa macam mana. Bila dia baca headline lain, dah start perenggan pertama dah tiba-tiba lain. So dia akan rasa lain tau. Dia akan rasa macam, oh ni cerita apa ni, tipu ke apa ni, macam tu. So pastikan kena jagalah. Okey, lepas subline, yang ketiga adalah body tag. Okey, perenggan yang pertama sekali adalah headline. Perenggan yang selepas headline adalah subline. Dan yang selepas subline kita akan masuk body text lah. Sorry. Okey, yang body text ni macam kita dah cerita subline ni kan, kita dah subline ni macam satu penerangan, macam watak. Kita cerita pasal 3 watak yang video sebelum ni. Dia menceritakan watak dia. So yang body text ni kesinambungan cerita tersebut. Dia punya penceritaan, jalan cerita dia. So ini kena jagalah. Yang pertama, step tu kena ikut. So dalam penceritaan ni boleh kita gunakan ikut terpulang pada tuan-tuan. Nak 1, 2, 3 perenggan tu terpulang. Jangan panjang-panjang untuk setiap perenggan tu. Pecah-pecahkan ikut emosi. Ingat saya pernah cakap, ikut emosi, ikut dia punya selain daripada emosi tu, apa nama tu yang saya ajar tadi, ikut dia punya itulah, perenggan-perenggan tu. Jangan sampai terlampau panjang. So bila terlampau panjang, nanti kita kemungkinan akan buat orang yang baca cerita kita ni, dia penat, dia letih nak baca panjang-panjang ni. Okey, yang seterusnya testimoni. So testimoni ni saya tak ada contoh nak tunjuk. Tuan-tuan dan puan kalau untuk untuk ni lah. Tapi testimoni ni kita bolehlah letak contoh macam testimoni yang kita karang sendiri. Satu perenggan cukup. Letakkan nama tepi dia, bawah dia tu. So testimoni buatlah dalam 2-3. Macam testimoni 1 nama ni, testimoni 2 nama ni.
testimoni 3 nama ni, letak dalam lebih kurang macam tu. Testimoni juga boleh dijadikan headline. Dia jadikan headline. Jadi dan juga boleh dijadikan subline lah. Dia boleh jadi headline dan kita sambungkan dengan subline dan apa body text tadi. Kalau kita buat sebagai subline pun boleh. So mana dia ada headline satu. Headline satu dia punya ringkasan kepada testimoni tu. Sebab testimoni kita dah jadikan subline kan, contoh. Kita dah jadikan subline, jadi headline sebagai dia punya ringkasan, dan subline tu letaklah dia punya testimoni, cerita ringkas dalam satu perenggan, letak nama, kemudian kita sambung pula dengan body text. Kita apa orang kata, kita rungkaikan cerita testimoni tu. So maknanya dia boleh berada di mana-mana saja, di bawah sekali, di bawah USB, selepas USB, terpulang nak letak macam mana. So penulisan ni adalah kreativiti kita. Kita nak letak macam mana, kat mana, itu berdasarkan pada kita. Yang penting dia jangan lari daripada penceritaan asal dia. Jangan ubah dia punya. Kalau cerita pasal kasut, biar kasut lah semua dekat dalam tu. Jangan tiba-tiba cerita pasal seluar pula. Okay, USP, Unique Selling Proposition ni, saya ada typo sikit kat situ. Unique Selling Proposition ni dia macam kelebihan produk lah. Macam kalau tengok saya punya contoh yang saya buat hari tu, saya dah letak apa yang Tuan Haji ni belajar. Itu kita punya USP lah. So pastikan USP ni kita letak yang hit, yang orang kata yang betul-betul boleh terus merangsang orang, minat orang untuk belilah. Pastikan dia lain daripada produk-produk lain. Kalau tak ada perbezaan yang ketara, nampakkan dia kelebihan tu, senaraikan dia, ataupun letak plus, ataupun tak kisahlah macam mana sekalipun, tapi mesti selepas penceritaan letak USP. Jangan tertinggal USP ni, sebab USP ni akan buat orang rasa okey, inilah dia yang dia nak. Mungkin dia terbaca apa yang dalam USP tu terkena pada dia. Okey, inilah kelebihan yang dia nak, inilah yang macam ni yang dia nak. So ni penting USP ni. So selain orang baca cerita, orang nak tahu okey apa kelebihan produk yang kita dah ceritakan ni. So inilah dia USP. Pastikan kena letak. Okay, call to action. Dah lepas letak USP, lepas tu contohlah kita letak testimoni dekat bawah. Last kali kita buat call to action. Call to action, kenapa saya tak sebut price kat sini? Price ni pun boleh masuk dalam call to action. Sebab price pun boleh masuk dalam USP. Boleh masuk dalam call to action. Okay, price ni sebaiknya masukkan dalam call to action. Untuk dapatkan produk ni dengan nilai sebegini, sila komen, sila share, sila WhatsApp. Itu dia punya keyword untuk call to action ni. Untuk dapatkan harga sebegini, ataupun okey, produk ni bernilai RM50, WhatsApp saya segera, ataupun sila komen segera untuk dapatkan offer. Macam tu. Pastikan mainkan harga kat situ, mainkan perkataan call to action tu seringkas yang boleh, sejelas yang boleh, supaya orang tak nampak terlalu. Ada yang macam saya, kalau tengok saya punya contoh tu, bukan 3,000, bukan 500 tu semua tu kan, itu termasuk nak tahu berapa, komen saya. Itu call to action. Jangan letak harga ni harga, lepas tu tiba-tiba bawah nak tahu lebih detail, sila komen, sila. Itu memang call to action juga, tapi dia tak ada impact. So call to action ni kena ada impact. Faham tak? Kena ada impact, kena ada relate kan. Kalau kita letak harga, okey, untuk maklumat lanjut sila hubungi saya, dia kurang impact. Cuba kalau kita ada tapi ke, ada
Macam saya bukan 50, tapi nak tahu berapa, sila WhatsApp saya. So dia ada impact kat situ. Ataupun biasa orang buat, kadang-kadang ada produk yang dia buat, dia ada free post. Dia ada free post kan. Nak dapatkan free post, harga kita letaklah, kita main lah situ. Harga ni nak dapatkan percuma post, sila PM saya dengan macam tu lah, lebih kurang. So create satu ayat yang ada relate dengan call to action untuk price. So jadi orang akan contact kita, komen kita, WhatsApp kita hanya untuk dapatkan maklumat price tu lah. Walaupun kita dah dia ikut price tu, dia bukan ikut untuk dia nak beli ke, dia rasa nak beli tak. Dia call kita untuk price. Bukan kita tak letak langsung price itu, sebab ikut akta sekarang ni memang kena ada price. Contoh letak RM65 kat situ, RM65. Tapi macam mana kita nak orang direct contact kita? Mesti kita kena ada satu impact kat situ. So RM65, nak dapatkan percuma post, cepat-cepat contact saya. Ayat macam tu lah. Nak dapatkan percuma post ataupun nak ada free gift tak? Buat macam tu, buat satu benda yang macam tu lah. Kadang-kadang benda ni ada psikologi dia lah. Kita panggil psikologi harga ni. Kena pandai sikit main kat situ. Okey, so ni adalah saya ulang balik apa yang kita perlu ada dalam setiap penulisan kita. So kita kena ada headline, pastikan. Kita kena ada subline mesti relate dengan headline. Kita kena ada body text ni mesti ada kesinambungan dengan kita punya subline tu, dengan cerita, dengan headline kita. Dan jangan cerita sampai orang jadi bosan, jadi pecah-pecahkan perenggan dia. Testimoni, pastikan kalau ada letak, kalau tak ada masalah, tapi sebaiknya letaklah. Kalau ada tu letaklah, ceritalah 2-3 orang punya testimoni pun jadilah. Okey, USP ini wajib sebab kita tak nak orang nampak produk kita ni macam produk orang lain juga, macam biasa-biasa. So nampakkan kelebihan produk kita ni. Okey, call to action relatekan dengan price, dan buat sejelas-jelas yang mungkin lah. Jangan sampai call to action ni 4-5-6 perenggan pula. Buat satu perenggan cantik, jelas, ringkas, dah jadi. Memang orang akan contact kita, memang orang akan komen kita. Kalau yang main post engagement tu, inilah penyebab kenapa cost engagement kita murah dan kenapa cost engagement kita mahal kan. Kalau kita minta orang WhatsApp, cost engagement kita akan mahal lah. Kalau kita minta orang komen, share, like tu, cost engagement kita akan murah. Tu yang kadang-kadang orang duk tanya saya, kenapa saya punya engagement mahal, kenapa. Saya buka dia punya call to action, dia suruh WhatsApp. Memanglah orang tu klik lah WhatsApp, dia tak ada engagement, dia tak ada komen, dia tak ada like, dan dia tak ada share. Kalau kita komen, kita letak situ nak dapatkan offer, like, komen dan share kan, murah lah engagement tu. Jadilah cost CPE tu 0.00, ada yang 5 sen, 3 sen, ada yang 1 sen. Itu semua datang dari call to action kita kan. Lagi satu saya nak terangkan, headline adalah gula kepada iklan kita. Dia gula, maksud dia kita bukan nak gula-gulakan orang. Kita headline ni umpama gula yang kita letak dekat dekat mana-mana pun, selain daripada sarang semut, kita letak mana-mana pun, tiba-tiba semut datang. Itu headline, itu power dia punya headline. Kalau kita punya headline ni tak semanis gula, memang orang takkan nak baca. Percaya cakap saya. Yang ni, headline ni kena jaga. So okey, saya habiskan video ni. So harap
tuan-tuan dan puan-puan boleh baca teks kat skrin tu dan reply saya lah dekat bawah grup ni. Okey, so ada apa-apa tak faham, nak tanya detail mengenai 6 subjek kita yang dah lepas ni, boleh tanya saya dalam grup. Tak ada masalah. InsyaAllah saya akan jawab. So setakat ni untuk subjek ni, chapter ni, so kita akan masuk chapter yang baru, dan saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.